Okay, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Selamat beristirahat di rumah masing-masing. Okay, so hari ni kita nak masuk chapter 4. Chapter 4 iaitu tajuk dia adalah Economic and Industry Analysis. So, untuk video kali ni saya pecahkan kepada dua bahagian. Bahagian yang pertama adalah untuk ekonomi punya analisis, and then bahagian yang kedua adalah untuk industri punya analisis. Alright, so for the first part, kita nak bincang berkenaan ekonomi dululah. Okey, sebelum tu, untuk pelaburan, biasanya bila kita nak buat pelaburan, biasanya kita akan gunakan dia panggil approach sebagai top down punya approach, top down punya approach, yang mana bentuk dia segitiga terbalik macam tu, yang mana besar kat atas dan dia semakin mengecil kat bawah. Okey, so daripada piramid terbalik itu, normally kita pecahkan kepada tiga bahagian. Okey, bahagian yang paling atas adalah bahagian economic analysis. And then bahagian yang kedua, industry analysis. And then bahagian yang ketiga, yang terakhir itu adalah untuk company analysis. So maknanya, kalau kita sebelum kita nak melabur duit kita dalam company mana-mana, first you kena tengok ekonomi dahulu. Tengok ekonomi secara umum dulu, ekonomi masa tu okey ke tak okey, sesuai tak untuk buat pelaburan. Okey, and then you kena tengok industri pula. You kena pilih pula industri mana yang you minat. Kan? Bukan minat jugalah, kena buat kajian dululah sebelum you buat pelaburan. And then last kali yang paling bawah tu, barulah you pilih company yang ada dalam industri tersebut. Kan? So itu adalah teknik yang biasa digunakan oleh investors dekat luar sana lah. So first, tengok ekonomi dahulu. Second, tengok industri, and then third, barulah tengok syarikat ataupun company. Okay, for the first part of this video, kita nak tengok ekonomi dulu. Macam mana dia punya, kita nak analisis ekonomi dulu. Okay, so untuk ekonomi ni, okay. Okay, first, bila kita nak tengok ekonomi, sama ada ekonomi tu bagus ke tak bagus, biasanya kita kena tengok leading indicator. So, kalau tengok dalam paper, dalam news, so banyak berkenaan dengan leading indicator lah, menunjukkan keadaan ekonomi semasa. Right? Okay, so ada banyak, for example, yang selalu dicerita dalam berita adalah GDP, right? Gross Domestic Product. So, Gross Domestic Product ni akan menggambarkan ekonomi lah. So, kalau GDP makin menaik, maknanya ekonomi kita semakin berkembang. Maknanya makin besar. Right? Kalau GDP itu makin menurun, maknanya ekonomi kita contraction lah, makin mengecil kan. Okay, so GDP yang paling common lah digunakan. Ada banyak lagi leading indicator. For example, kita ada interest rate. Right? Interest rate pun selalu dia umum, BLR, BFR, OPR. Semua benda tu adalah menggambarkan interest rate. And then kita ada money supply. Right, money supply kita ada M1, M2, M3, apa semua tu. Dia akan bincang juga dalam berita kadang-kadang. Okay, inflation. Inflation selalu sangat disebut, iaitu CPI. CPI. So, CPI adalah indikator kepada inflation. So, banyak lagi indikator. Indikator yang menggambarkan keadaan ekonomi semasa. And then, yang paling utama untuk menggambarkan ekonomi adalah KLCI. KLCI itu stand for Kuala Lumpur Composite Index. Right. So, banyak lagi. Dekat US dia ada indikator dia, dekat negara masing-masing dia ada indikator dia masing-masing. Okay, so KLCI itu maksud dia, apa maksud KLCI ni? KLCI ni maksud dia performance untuk syarikat yang berada di Malaysia. Maknanya kalau all companies perform tu maksud dia apa? Perform tu maksud dia harga saham meningkat, so KLCI akan meningkat. Kebanyakan lah, kebanyakan. Kalau kebanyakan syarikat harga saham dia menurun, maknanya KLCI pun akan turun. Dia adalah indikator overall untuk company yang berada dalam Bursa Malaysia. Alright, kenapa harga saham ni penting? Harga saham ni penting sebabnya apa? Dia melambangkan sentimen pelabur lah. Melambangkan sentimen pelabur. Kalau harga naik, maknanya pelabur yakin dengan syarikat. Kalau harga saham turun, maknanya pelabur kurang keyakinan terhadap syarikat tersebut. Baik.
Okay, so every company memang dia biasanya dia akan push lah untuk menaikkan harga saham dia. Right. So macam mana nak naikkan harga saham bagi setiap syarikat tu, yang tu bergantung kepada syarikat lah. Buat keuntungan banyak, manage company betul-betul, and then pelbagai lagi lah. Kalau kita tengok the main objective of the company pun to maximize shareholder wealth kan. Supaya orang labur dalam syarikat. Bila labur maknanya syarikat makin berkembang. Okay. So itu indikator lah. Indikator-indikator yang penting dalam ekonomi kita lah. Okay. Okay, so yang ni boleh baca. Kebanyakan slide ni dia gunakan US based punya senario lah. So banyak yang kadang-kadang saya baca sendiri pun banyak yang tak sesuai. Okay, ekonomi ni, satu lagi, ekonomi ni sebenarnya dia cyclical. Cyclical ni maksud dia apa? Dia berulang. Kan? Dia berulang. Okay, maknanya kalau kita tengok negara kita sendiri pun dia cyclical lah. Every 10 years kita akan berlaku recession. Lebih kurang macam tu lah. Naik tahun 97, tahun 2007, tahun ni sekarang 2020, maknanya every 10 years berlaku recession. Every around 10 years lah. Okay, so biasa ekonomi untuk cyclical. Even US punya pun ada cyclical juga, dia ada naik turun jugalah. So time graph tu tengah naik sampai puncak tu kita panggil sebagai peak, right? Peak tu maksudnya ekonomi tengah paling top lah kan. And then dia ada true ni yang paling bawah, yang paling bawah sekali. Okay, so benda ni dia macam wave, dia macam berombak lah sikit. Dia ada kejap naik, kejap turun, kejap naik, kejap turun. So ekonomi mana-mana negara sekalipun memang dia bentuk wave. Tak ada pula yang naik tak turun, tak ada. Dia akan ada naik turun dia lah. Dia cyclical. And then cyclical ni dia ada cycle yang besar, and then dia ada cycle yang kecil. Right. Cycle yang besar tu tadi macam saya beritahu lah, every 10 years. Besar cycle dia, jauh kan, 10 tahun. Okay, and then ada juga cyclical kecil. Contohnya every year. Contohnya every year. At the end of the year, memang banyak syarikat tengah perform. At the beginning of the year, banyak syarikat yang tak perform. So, dia ada wave juga dalam tahunan tu. For example, ada syarikat, contohnya kalau kita ambil syarikat yang jual ayam lah kan. Kalau time musim raya, banyaklah dia punya sales. Right? Kalau bukan musim raya, ada orang beli juga tapi tak banyak lah. So, dia down lah sikit kalau bukan musim raya. Okay, so raya ni pun cyclical lah every year kan. Okay, so itu cyclical, maksud cyclical. Dia ada peak, dia ada true. Okay, seterusnya ni berkenaan dengan cyclical lah, dia punya indikator. Okay, tapi ada kadang-kadang apa ni, cyclical ni berlaku agak rare lah. Dia maknanya tiba-tiba jatuh tak pasal-pasal kan. Contohnya macam sekarang lah, musim COVID-19 kan. Kita expect tak ada apa pun. Kadang-kadang, tapi tiba-tiba disebabkan COVID-19 ni, kita punya cycle tu tiba-tiba jadi turun kan. Tapi masih lagi turun lah, tak tahu turun sampai berapa Okay, lagging indicator. Ada juga kadang-kadang, ni dalam berkenaan dengan indikator tadi lah. Okay, ada kadang-kadang indikator tu lambat sedikit. Ada yang lambat sedikit. Ekonomi tengah jatuh dah, dia tak jatuh lagi. Tapi ekonomi dah nak recover, baru dia start jatuh. Right. Ada indikator yang laju. Sebelum ekonomi gerak pun, dia jatuh, dia dah jatuh awal-awal lagi. Right. Okay, so adalah certain contoh, for example money supply apa semua tu kan, dia ada lagging lah sedikit, ada lag Okay, this one is contoh untuk US punya market ni. Dia ada peak dengan true. Peak ni maksudnya ekonomi tengah boom. True ni maknanya ekonomi tengah recession lah. Okay, so during November 83, August 87, ni lama sangat ni. And then yang latest Oktober 2007 peak lah. And then true ni peak bagi US lah, tapi kita kalau tahun 2007 tu rasanya tak peak sangat kot. Okay, true tu maknanya company, ekonomi tengah recession lah, kegawatan ekonomi.
June 84 dan sebagainya sampai January 2008 lah. So dia buat data ni sampai 2008 je yang latest. Okay. Okay, so ini adalah indeks yang leading. Leading ni maksud dia awal lah, yang berlaku awal. Tapi indikator ni kebanyakannya indikator untuk US lah. Coincident index ni maksud dia berlaku serentak berlaku serentak dengan keadaan ekonomi. Lagging ni yang lambat sedikit. Yang lambat sedikit lah. Okay. Contoh unemployment kan, dah berlaku ekonomi down dulu, unemployment lambat sikit, dia baru buang pekerja kan. Contoh macam sekarang lah, US pun ada problem. Tadi baru saya tengok video, berjuta-juta orang dekat US tiada pekerjaan Okay, so yang ni indeks apa lagi, limitation. Okay, limitation ni untuk cyclical punya indicator ni dia kadang-kadang ada false signal, nampak macam nak jatuh tiba-tiba naik balik. Right, ada juga macam tu. And then currency of the data and revision. Currency ni setiap negara ada currency masing-masing. So kadang-kadang nak calculate tu dia berbeza lah kalau nak compare to our country kan dengan negara lain. Alright. Okay, so this one is money supply and the economy. So money supply pun agak penting agak penting. So saya nak cerita juga berkenaan dengan money supply ni. Ni berkenaan dengan monetary policy. So kerajaan kita, kerajaan ataupun sesebuah negara, dia ada dua polisi, right? Dia ada dua polisi untuk mengawal duit dalam masyarakat. Yang pertama kita ada monetary policy, and then yang kedua kita ada fiscal policy. Okey, untuk monetary policy ni kita nak kawal duit dalam masyarakat ataupun money supply tu secara penggunaan interest rate So yang ni monetary policy biasanya dia melalui central bank ataupun dekat negara kita panggil sebagai BNM lah, Bank Negara Malaysia. So bila kita naikkan interest rate, maknanya ramai orang akan menyimpan. Right, menyimpan lah bila interest rate naik. Dalam masa yang sama juga, bila interest rate naik, orang tak nak meminjam sebab kena bayar interest yang mahal. Betul tak? Okay, so bila dia naikkan interest rate, maknanya duit dalam masyarakat tu akan ditarik masuk dalam financial institution. Maknanya orang lebih suka menyimpan lah untuk mendapatkan interest tersebut. Right. Manakala dalam masa yang sama, orang tak nak pinjam. Duit pun tak keluar daripada financial institution. Okey, yang tu jika BNM naikkan interest rate. Kalau BNM turunkan interest rate, maknanya orang tak nak menyimpan sebab interest rate rendah sangat. And then dalam masa yang sama, orang akan meminjam dengan bank. Time tu lah orang nak beli rumah, orang nak buat loan kereta, orang nak buat loan macam-macam lagi time interest rate tengah rendah. Right? Okay, dengan berlakunya interest rate yang rendah ni, maknanya duit dalam masyarakat akan bertambah banyak, kan? Seperti yang berlaku juga sekarang. Sekarang ni berlaku apa? So, kita ada BNM dah decide untuk turunkan interest rate supaya duit dalam masyarakat banyak untuk galakkan ekonomi kita lah. Untuk galakkan ekonomi. Okay. Okey, polisi yang kedua, fiscal policy. Saya tak nak cerita detail sangat sebab tak ada dalam chapter ni sebenarnya. Tapi fiscal policy ni, kerajaan kawal duit dalam masyarakat dengan government punya expenditure dengan government punya revenue. Right. Revenue kerajaan kita mostly come from tax lah, cukai. Manakala expenditure tu melalui projek-projek yang government buat lah. So kalau government nak tarik duit daripada masyarakat, government akan tingkatkan tax, cukai. So cukai banyak, maknanya dia akan tarik duit dalam masyarakat. Tapi kalau government nak banyakkan duit dalam masyarakat, nak increase money dalam masyarakat, dia akan perbanyakkan projek. Bila banyak projek, orang dapat kerja, orang dapat job, apa semua, so dapat gaji, so duit kan. So yang tu melalui fiscal policy lah. Fiscal policy. Okay, so yang ni hubungan di antara inflation dengan interest rate, hubungan inflation dengan bond, and then hubungan inflation, interest rate and stock price. Okay, so kita tengok yang pertama, inflation dengan interest rate. Maknanya dia ni, inflation dengan interest rate ni biasanya dia bergerak bersama. Kalau inflation naik,
interest rate pun akan naik. So investor are not good at predicting inflation. Inflation ni agak sukar untuk predict ya. Kita nak predict pergerakan inflation ni kita tak agak susah lah nak cari dia punya prediction Okay, and then yang kedua hubungan di antara inflation rate dengan bond price. So hubungan dia adalah negatif. Bila interest rate dinaikkan, harga untuk bond akan jatuh. Kenapa orang lebih prefer pelaburan lain daripada bond? Sebab bond ni kita tahu dia punya kupon adalah fix, right? Dia punya kupon adalah fix. So bila interest naik dekat luar sana, so orang tak prefer bond lah, sebab bond ni dia fix, dia tak bergerak. Orang akan invest dekat tempat lain, right? So that's why dia negative relationship. Katakanlah kalau interest rate, inflation. Okay, so samalah inflation dengan interest sebab dia bergerak bersama kan. Sama juga kalau inflation turun. Kalau inflation turun, orang akan prefer kepada bond, right? Sebab dia stick at that point lah, kupon dia tu. Okay, and then last kali inflation, interest rate and stock price. So hubungan dia tak konsisten inflation, interest rate dengan stock price. Kita tak tahu, kita tak boleh nak hubungkan. Sebab stock price ni dia banyak unsur sentimen dia banyak unsur sentimen. Sentimen ni maksud dia apa? Sentimen ni maksud dia bermain dengan kita punya jiwa lah. So stock price ni agak susah nak predict. So memang tiada hubungan di antara. Okay, seterusnya. Okay, this one index lah, dia tunjukkan index. Okay, so tak ada apa lah kot. Okay, so that's all for part yang pertama, which is for ekonomi So second part kita akan tengok industri punya analisis. Okay, thank you. Okay, kita sambung untuk bahagian yang kedua, iaitu untuk industri analisis. So tadi kita dah tengok berkenaan dengan ekonomi. So industri ni saya tak nak sentuh banyak lah. Kalau ikut slide ni banyak sangat, tapi kita fokus yang penting sajalah. Okay, so tadi saya dah terangkan berkenaan dengan top down punya approach. So first kita tengok ekonomi, tengok indikator, tengok cyclical, tengok everything lah berkenaan dengan ekonomi. And then you timing lah you punya pelaburan tu kan. Kalau sekarang ni ekonomi tak bagus, so tak sesuai lah untuk buat pelaburan. Okay, so kalau you rasa ekonomi tu dah bagus, okay, now kita move to second stage, which is industry analysis. Okay, so dekat Malaysia ni kita ada industri macam-macam lah. Kita ada consumer punya produk, kita ada oil and gas, kita ada financial punya sectors, kita ada heavy industry punya sectors, kita ada macam-macam lagi lah. Memang banyak rasanya ada berbelas-belas lah industri Okay, so industri ni memang banyak. So penting you kena pilih industri mana you nak labur sebab industri, every industry dia punya ciri-ciri dia berbeza. Dia punya ciri-ciri dia berbeza untuk industri. Okay, first maksud industri itu sendiri. Industri ni maksud dia mempunyai syarikat yang dia punya attribute dia sama dan juga dia punya produk pun hampir sama. For example, kalau kita ambil financial kan, financial ni mostly ada banyak bank lah. Dah memang syarat commercial bank mestilah tersenarai dalam Bursa Malaysia Kalau bank tersebut tidak tersenarai dalam Bursa Malaysia, maknanya dia bukan commercial bank itu syarat wajib untuk commercial bank dekat Malaysia ni. Ada dalam BAFIA Act. Right. Okay. Okay, so kita nak tengok industri analisis dulu. Yang pertama adalah hubungan industri dengan ekonomi. Okay. So ni contoh industri yang ada dekat dekat US lah. Dekat US dia ada gas, utilities, dia ada pipeline dan macam-macam lagi lah, home construction apa semua kan. Okay, so kita pun kita lain sikit sebab ekonomi kita lebih kecil, maknanya industri kita tak banyak macam diorang lah. Okay, so so apa yang saya nak bagi tahu kat sini, industri dengan ekonomi dia ada hubungan. Okay, dia ada tiga jenis hubungan lah.
Hubungan yang pertama, hubungan secara positif. Maknanya hubungan dia memang bergerak bersama dengan ekonomi. Ekonomi naik, dia pun naik. Ekonomi turun, dia pun turun. Biasanya ekonomi yang macam ni, industri yang macam ni adalah industri yang memang affected by ekonomi. So, for example, kita ada financial punya sectors lah. Financial punya sectors memang dia terkesan lah dengan pergerakan ekonomi ya. And then ada juga lah macam heavy industry, construction industry apa semua tu dia memang bergerak bersama dengan ekonomi. Takkanlah time ekonomi tengah jatuh kita nak buat bangunan 100 tingkat, so tak logik lah kan. So biasanya ekonomi jatuh, construction pun slow down dululah kan. Okay. And then yang kedua, ada certain industri yang memang macam nak cakap, yang memang mempunyai hubungan secara negatif dengan ekonomi. Ada yang ekonomi tengah jatuh, industri itu tengah naik. For example apa? For example, food industry, pengeluar. Okay, so syarikat macam ni, contohnya Bernas, kita contoh Bernas, syarikat yang berada dalam food industry. Time ekonomi tengah boom, orang kurang sikit makan beras. Sebabnya time tu orang prefer makan makanan yang lebih mewah lah. Macam kita lah kan, dah ada duit, takkan nak makan nasi pula kan. Makanlah spaghetti, KFC, McDonald apa semua kan. So food industry ni dia macam tu time ekonomi tengah boom, orang tak makan sangat lah makanan yang biasa. Makanan dalam tin. Dulu sardin kita tak ingat pun, tapi sekarang ni sardin dah jadi macam makanan ruji pula kan, musim-musim COVID-19 ni. Okey, manakala kalau ekonomi tengah jatuh, dia naik. Contoh macam sekarang lah. Macam ekonomi sekarang tengah jatuh, beras sekarang laku. Harga beras pun naik. Kalau kita tengok harga beras dah naik. And then makanan-makanan yang biasa pun naik. Okay, so food consumer goods ni biasanya dia bergerak negatif bersama dengan ekonomi. Dia tak bergerak bersama. Okey, bahagian yang ketiga. Bahagian ketiga adalah yang memang tidak mempunyai hubungan langsung dengan ekonomi. Memang dia ekonomi naik ke, ekonomi turun ke, dia tak kisah. Dia ikut je jalan dia. For example, oil and gas. Oil and gas ni dia tak bergantung kepada ekonomi sebenarnya. Dia bergantung kepada harga minyak tu kan. Harga minyak tu, permintaan tu kan. So minyak ni dia still produce lah walaupun ekonomi tengah jatuh ke naik ke, orang still nak gunakan minyak lah. Kalau kita sekarang ni, kita in term of end user ni, sekarang ni minyak tengah jatuh pun, walaupun kita tak guna, tapi industri lain still lagi guna lah. For example, logistik kan, kena hantar barang, nak hantar beras tadi kan, still kena guna pakai minyak lah. So minyak ni macam-macam mana sekalipun kena jalan lah, kena jalan. Bukan kenderaan saja, bukan kereta saja, lori pun pakai minyak, kapal terbang pun pakai minyak, kapal pun pakai minyak. So minyak ni dia sentiasa berjalan sentiasa berjalan. Okey, so itu hubungan di antara industri dengan ekonomi, dia bergerak. Kita kena tahulah, you nak pilih industri mana-mana tu, kena tahu pergerakan dia bersama ekonomi ke tak, kan. Okey, okey, berkenaan dengan cyclical kan, cyclical ekonomi. So, yang ni saya nak cerita berkenaan dengan yang ni lah. Okey. So, macam tadilah saya beritahu pergerakan kan. Kalau ekonomi tengah dalam proses pergi kepada true tu, biasanya industri mana yang perform? Biasanya financial, stock excel. Financial dengan stock. Dia excel tu maksud dia paling bagus lah time tu nak melabur kan. Okey, semasa true, macam saya bagi tahu lah, masa ekonomi tengah jatuh, consumer goods ni, durable goods ni adalah excel time ni. Contoh macam roti gardenia. Sekarang ni nak cari roti gardenia pun susah Okey, time ekonomi jatuh ni, time tu lah dia laku. Okey, sebelum ni tak ingat roti pun. Okey, and then semasa ekonomi tengah menuju ke arah peak tu, yang ni capital goods excel, barangan-barangan yang jual-jual perabot ke apa semua kan. Time ni ekonomi company ni bagus untuk you invest lah.
And then time tengah peak, basic industries dia ni you boleh labur dalam syarikat industri berat contohnya macam Pewajar Steel apa semua kan, syarikat industri berat, Saindabi ke apa semua. And then satu lagi okay, consumer goods tengah jatuh tu, dia bersama dengan financial lah, consumer goods. Teknik pun okey jugalah. Okay, okay, yang ni economic variables and different industry inflation, ni indikator-indikator ekonomi ni dia menjejaskan industri. So inflation ni, kalau inflation tengah naik, maknanya kebanyakan tak semua kebanyakannya harga saham akan jatuh semasa inflation tengah tinggi. Okay, interest rate pula macam saya beritahu tadi lah, kalau interest rate tengah jatuh, maknanya financial housing industries ni dia akan jatuh. Dia akan bergerak bersama. Sorry, dia akan bergerak menentang. Kalau interest rate jatuh, maknanya orang prefer beli rumah kan. So banyaklah. So dia negatif punya hubungan di antara interest rate dengan financial and housing. Okay, international economic, yang ni melibatkan negara-negara lain macam industri palm oil ke apa semua kan. Kelapa sawit kita hanya bergantung kepada negara lain lah nak beli kita punya kelapa sawit. Okay, and then yang ni bergantung kepada industri lah, kebergantungan dia terhadap negara lain. Okay, and then consumer sentiment yang ni berkenaan dengan sentiment, yang ni consumer pun penting lah. Okay, kena tahulah apa yang berada dalam fikiran consumer tu kan. Okay, so okay, yang ni efek lagi terhadap industri. Yang pertama adalah social influence. Okay, macam saya bagi tahu berkenaan dengan beras tadi lah. Macam orang kat KL mungkin tak prefer sangat beras kot kan. Tak tahulah orang yang berada kat bandar kan. Okay, and then lifestyle. Ada orang tu memang tengah tak boleh makan beras pun ada, kena makan spaghetti tiap hari, ada juga orang macam tu. And then teknologi akan memberi kesan kepada industri. Obviously teknologi amat penting Okay, so berlumba-lumba lah berkenaan dengan teknologi. Contohnya kalau kita tengok syarikat kapal terbang lah, siapa yang mempunyai kapal terbang yang paling canggih, yang itulah yang akan jadi consumer akan prefer, right? Kalau kita sendiri pun kalau nak naik kapal terbang, tengok kapal terbang tu buruk sangat, nak naik pun takut kan. So dia bergantung kepada teknologi. Okay, yang ketiga politics and regulation lah. Yang ni pun amat penting politik dengan regulation. So macam kita dekat negara kita ni, kita amat menjaga serta-serta industri lah. For example, oil and gas, palm oil, and then elektronik punya produk kan. So biasanya kerajaan akan jagalah. Okay, and then yang kedua dalam politik and regulation berkenaan dengan fairness lah. So dalam industri tu ada banyak syarikat, mungkin dia bersaing sesama dia. So kalau peranan kerajaan untuk mengawal ni lah, fair lah, biar adil semua tak ada yang lebih, tak ada yang kurang mungkin kita tak nak ada berlaku monopoli ke apa semua kan. And then regulatory changes kadang-kadang undang-undang berubah, dia akan memberi kesan kepada industri. Okay, and then regulation in term of international punya level lah kan. Okay, so itu pun kita ada terkesan berkenaan palm oil. Tiba-tiba pula negara Perancis cakap, ada researcher dekat negara Perancis cakap palm oil ni tak bagus, kelapa sawit ni tak bagus. So tiba-tiba memberi kesan terus kepada industri kelapa sawit negara kita. Ni dulu punya cerita lah. Okay, last kali adalah 5-stage model 5-stage model untuk berkenaan dengan industri life cycle. Yang ni paling penting. Okay, dalam industri life cycle kita ada 5 stage dia lebih kurang macam business life cycle lah, tapi this one is for industry Dia ada 5 stage, pioneering development, rapidly accelerating industry growth, mature industry growth, stabilization and market maturity, and then deceleration of growth. So ada 5, yang ni kena hafal. Ada 5 kena hafal. Amat penting yang ni, amat penting. Okay, so this one adalah graph untuk industri punya life cycle. So stage 1, pioneering development.
Biasanya pioneering development ni masa mula-mula industri itu diperkenalkan lah. Dulu kita tak ada industri apa ni, financial, dah sekarang dah ada financial, so dah ada banyak, so kita introduce industri tersebut. And then rapid accelerating growth, yang ni mungkin syarikat yang tengah berkembang, industri yang tengah berkembang, and then mature yang hampir matang, menuju ke matang, and then stabil. Stabil tu maknanya dia tak beranjak seperti macam airline punya industri lah. Kan dia tak itu sangatlah, dia stabil je kan. Okay, and then decelerating. Decelerating ni industri yang tengah jatuh lah. Mungkin dah hilang populariti. Okay, so yang ni kena hafal, ada 5 stage semua. And then kena bagi penerangan lah untuk setiap stage tu. Okay, and then penerangan untuk setiap stage tu ada dalam buku teks. Ada dalam buku teks. Okay, so this one Porter's competitive forces. Okay, so yang ni apa yang membuatkan industri itu maju ataupun persaingan dalam industri. Yang pertama, rivalry among existing competitors. Okay, so contohnya dalam financial punya industri, kita ada banyak syarikat, kita ada banyak bank. Okay, so dia akan bersaing sesama dia untuk keluarkan produk yang baru apa semua kan. Okay, and then kadang-kadang ada ancaman daripada kemasukan company baru dalam industri tersebut. So yang ni contoh yang paling simple adalah airline punya industri. Dulu Musk agak selesa sebab dia seorang je. Kan. Tapi bila kerajaan dah buka regulatory baru, boleh masuk syarikat lain, Asia masuk, macam-macam lagi syarikat masuk. So Musk sekarang dah macam terancam sangat lah, kan. Kita pun kalau kita nak beli tiket pun, first kita buka apa? Asia dahulu, barulah buka Mas kan. So new entrant ni bahaya, new entrant ni agak bahaya, kemasukan syarikat baru dalam industri. Okay, yang ketiga, threat of substitute product, produk gantian kan, produk gantian. Bahaya juga ni produk gantian ni. Dulu kita minum air teh tu dengan gula je, tiba-tiba substitute ada susu manis pula kan. Okay. Bargaining power of buyers. Yang ni kuasa pembeli lah. Kuasa pembeli. And then yang kelima adalah kuasa supplier. So kita dalam syarikat pun kita bergantung kepada buyer and supplier je lah. Sebabnya dua-dua yang menentukan harga. Bukan kita yang tentukan harga. Ya, dua orang ni yang tentukan harga sebenarnya. Okay. So that's all untuk chapter 4. Kita dah cover 2. Yang lain ni tak ada apalah. Yang lain ni tak ada apa. Relation yang tak ada kaitan dengan kita lah. Okay, so that's all from me. Thank you very much.